Salam sejahtera, salam Syawal. Hari kedua anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini fokus minggu depan sebelum kita membawa anda kepada beberapa berita berkenaan dengan fokus minggu depan yang menjadi antara tumpuan kita. Namun kita nak bawakan perkembangan berkenaan dengan jerebu yang mana daerah Segamat masih mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat yang boleh menjejaskan tahap kesihatan. Setakat kemas kini laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia pada jam 11 pagi, Segamat mencatatkan bacaan 106. Sementara itu, daerah Petaling Jaya pula merekodkan bacaan yang semakin pulih iaitu 70 berbanding semalam sebanyak 108 yang turut berada dalam kategori kurang memuaskan. Sebagai rekod bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas sebagai berbahaya. Setakat ini daerah Kedah, Perak, Sabah dan Sarawak antara negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang memuaskan. Baru-baru ini beberapa kawasan merekodkan bacaan IPU yang tidak sihat termasuk Segamat yang merekodkan bacaan paling terburuk. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia meramalkan hujan lebat dan ribut petir di beberapa kawasan di kebanyakan negeri pada petang ini selain Ibu Negara dan Putrajaya. Berdasarkan kenyataan di laman sesawang rasmi Met Malaysia, hujan lebat dan ribut petir juga diramal di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor. Beberapa kawasan di Terengganu, Pahang, Perak dan Kelantan selain Perlis, Kedah serta Pulau Pinang di utara juga diramal hujan pada petang ini. Met Malaysia menurut kenyataan itu terus memaklumkan hujan lebat dan ribut petir diramal di 1-2 kawasan di pedalaman dan pantai barat Sabah selain Tawau dan Sandakan. Tiada hujan diramal di Kudat dan Labuan. Selain kita memberi fokus kepada perkembangan cuaca di negara ini, fokus minggu depan pada jam ini juga kita nak memfokuskan berkenaan keselamatan orang ramai sempena musim cuti perayaan ini. Masih lagi dengan kemeriahan Syawal, ini hari kedua. Semalam orang ramai mungkin bersama dengan kaum keluarga. Hari ini mungkin ada yang melakukan kunjungan ke rumah sanak saudara mereka menziarahi satu sama lain. Namun harus diingatkan juga dalam bergembira jangan lupa untuk terus jaga keselamatan terutama sekali di jalan raya. Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS sebelum ini ada menyentuh berkenaan dengan keselamatan orang ramai terutamanya yang berada di kampung halaman memandangkan keadaan trafik sudah berubah berbanding dahulu. Pengerusi MIROS iaitu Profesor Dr. Wong Shao Vun dalam kenyataannya menasihatkan orang ramai untuk lebih berhati-hati. Kenyataan itu ataupun berita itu akan kami bawakan pada malam ini oleh wartawan kami itu Ridauddin Daud. Dan ini yang kita nak bercakap pada petang ini itu berkenaan keselamatan orang ramai yang pulang ke kampung halaman. Mereka berada di sana dalam kesibukan bergembira, makan lemang dan juga makan ketupat. Kita nak melihat kepada aspek keselamatan mereka terutama sekali trafik memandangkan keadaan di kampung mungkin sudah berubah berbanding sekarang. Dan untuk bercakap lebih lanjut berkenaan hal ini kita nak bersama dengan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat itu Tan Sri Lilam Tai. Terima kasih Tan Sri kerana menyertai kita pada jam ini Tan Sri. Selamat Hari Raya Tan Sri. Selamat Raya. Ini boleh dengar saya? Ya, saya boleh dengar Tan Sri. Tan Sri, kita tak menyentuh... Saya ni kurang dengar lah. Indonesi. Mungkin ada sedikit masalah teknikal tapi apapun saya dapat dengar Tan Sri dengan jelas lah. Dan kalau kita nak cakap berkenaan dengan aspek keselamatan orang ramai di kampung halaman, apa yang sebenarnya harus dimainkan oleh komuniti dalam memastikan keselamatan setiap individu yang pulang beraya terjaga dalam musim perayaan ini? Mungkin kita nak dapatkan pandangan Tan Sri sendiri sebagai pengerusi Ikatan Selamat. Tan Sri. Ya, dalam ini kegairahan ini pulang beraya di kampung, diharapkan setiap warga masyarakat tidak terlepas pandang akan isu keselamatan. Sama ada rumah kediaman ataupun di jalan raya. Jangan jadikan keterujaan
sebagai alasan untuk kita alpah tentang isu keselamatan. Saya menegaskan soal keselamatan oleh kerana saya berpendapat ini adalah tanggungjawab bersama. Dan pada musim perayaan, kita dapat menjangkakan bahawa bilangan kenderaan akan itu meningkat. Mereka nak ini pulang ke kampung halaman itu masing-masing untuk itu beraya. Dan dalam hal ini, yang paling penting ialah bahawa selain daripada memastikan bahawa rumah kediaman mereka di Kuala Lumpur yang akan itu kosongkan, mesti memastikan bahawa rumah ataupun kediaman kosong itu selamat. Itu sebelum bergerak untuk pulang ke kampung masing-masing. Selain daripada itu, isu keselamatan di jalan raya adalah sama penting. Memandangkan bahawa pada masa itu lalulah memang ada kes-kes kejadian kemalangan yang dilaporkan, dan saya rasa adalah merupakan tanggungjawablah semua pemilik itu kenderaan ataupun semua anggota masyarakat yang pulang ke kampung beraya memastikan bahawa mereka mengelakkan sesuatu kemalangan dan menumpukan perhatian itu penuh terhadap keselamatan itu mereka. Jadi yang tanggungjawab pertama ialah bahawa mereka harus memastikan semua ini peraturan dipatuhi, memastikan bahawa mereka mempunyailah masa cukup untuk berehat supaya mereka tidak ada masalah masalah mengantuk dan itu sebagainya. Dan selain itu, daripada itulah juga memastikan bahawa mereka memberikan tumpuan penuh terhadap jalan supaya mereka tahulah apa yang berlaku di sekeliling itu mereka, memantau keadaan itu trafik dan itu sebagainya. So saya rasa itu ialah tanggungjawab utamalah ini seseorang yang dalam perjalanan bergerak pulang ke kampung itu masing-masing untuk beraya. Saya amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tan Sri. Semestinya dari segi aspek keselamatan itu jatuh kepada tanggungjawab anda sebagai seorang individu yang mana seperti Tan Sri katakan tadi, kipuannya berkenaan dengan kegairahan orang ramai nak pulang ke kampung halaman, kegairahan orang ramai berada di kampung halaman itu sendiri nak menziarahi sanak saudara yang lain. Semestinya dalam kita bergembira, kadang-kadang kita terlupa bahawa pentingnya untuk kita mendapatkan rehat yang secukupnya, memberi tumpuan dan fokus kepada terutama sekali di jalan raya itu sendiri. Namun kalau kita bercakap berkenaan dengan aspek keselamatan, ianya sangat luas. Kalau hari raya sendiri, musim perayaan, yang kita selalu tekankan adalah keselamatan berkaitan dengan mercun, main mercun. Selain itu ada juga berkenaan dengan aspek domestik, menjaga rumah, jangan lupa padam elektrik sebelum meninggalkan rumah dan sebagainya. Berkenaan dengan keselamatan ini juga dapat kita tekankan berkenaan dengan keadaan trafik di kawasan kampung halaman. Kalau kita nak bandingkan dengan satu masa dulu, Tan Sri, bagaimana kita lihat keadaan kampung satu ketika dahulu berbanding dari segi jaringan keselamatan jalan rayanya kalau nak bandingkan dengan sekarang dan juga dahulunya. Mungkin dulu dia jalan kurang baik, fasilitinya mungkin tak sama seperti sekarang, tapi sekarang ada risiko berlainan, kenderaan makin banyak, walaupun jalan dah baik, tapi risiko itu tetap ada, Tan Sri. Ya, soal berkenaan dengan keadaan di kampung pada musim ini perayaan, kita dapat menjangkakan seperti mana yang tadi kan bilangan kenderaan, bilangan trafik
traffic akan bertambah dan memang akan berlakulah masalah kesesakan di semua jalan yang itu menghala ke itu kampung. Itu ialah satu kelaziman yang kita dapat melihat setiap tahun lah. Apabila ramailah itu warga itu masyarakat di bandar mereka pulanglah ke kampung dan akan menjadikan kampung sangat itu sesak dan itu sebagainya. Jadi dalam soal ini saya berpendapat bahawa keselamatan perlu diutamakan di semua itu tempat tidak kira bandar atau itu kampung. Itu jadi dalam soal keselamatan inilah saya memang itu berharap bahawa pihak berkuasa lah itu sama ada pihak polis trafik ataupun pihak agensi kuasa yang lain harus memainkan peranan itu masing-masing untuk membantu itu warga yang berpulang ke itu kampung untuk memastikan kelicinan itu trafik, memastikan bahawa ada cukup pemantauan dan di mana-mana tempat lah yang dianggap terlalu itu sesak, jadilah pihak ini kuasa lah sama ada datang daripada trafik ataupun itu rela ataupun mana-mana agensi kerajaan, mereka boleh ini tugaskan orang-orang tertentu untuk memberi bantuan untuk memudahkan pergerakan trafik dan itu sebagainya. So saya anggap bahawa ini ialah sesuatu perkhidmatan yang dapat diberikan oleh ini penguatkuasa. Dan selain daripada juga saya rasa pihak ini komuniti harus memastikan bahawalah tiada yang berlagak ini something di itu jalan raya. Ini kerana memanglah dari masa ke semasa kita dapat melihat ada orang-orang tertentu yang mereka tidak mematuhi ini peraturan trafik. Itu mereka menggunakan itu jalan itu sepertilah itu tidak menghormatilah itu orang lain, dan inilah boleh anggap itu sebagai sikap itu something dan saya rasa perkara seperti inilah boleh dielakkan sekiranya ada anggota penguatkuasa lah yang dapat menjalankan tugas dan mereka boleh memberikan amaran ataupun mengeluarkan itu saman kepada itu mereka. Baik, itu pendapat awal yang dikongsikan oleh Tan Sri Lee Lam Tai, itu pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Tadi Tan Sri Lee Lam Tai ada menyebut berkenaan dengan samseng-samseng jalanan. Sebenarnya kita ada berita berkenaan dengan itu, mungkin kita boleh kongsikan selepas ini, tapi kita nak berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu semula dalam Fokus minggu depan bersama saya Nixon Nyambar. Tadi kita bersama dengan Tan Sri Lee Lam Tai. Kita masih lagi nak membawakan diskusi ataupun perbincangan perkongsian bersama Tan Sri. Tapi sebelum itu kita nak ke berita ini, yang mana jajaran Seksyen Bukit Bergunan dan Lambir di bawah projek Lebuhraya Pen Borneo akan direka bentuk semula. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi, antara faktor yang menyebabkan dua seksyen tersebut harus direka bentuk semula adalah disebabkan bentuk muka bumi selain struktur tanah yang lembut. Ada jajaran di Lambir yang perlu kerja untuk sebab masalah permukaan bumi, tanah itu tanah lembut. Jadi kita akan buat secara desain yang berlainan, yang menggunakan viaduct. So, masalah Lambir lebih kurang sama masalah dengan yang di Bukit Bangunan itu? Tidak. Bukit Bangunan itu bukit. Kita kena runtuhkan dia untuk kita, dan lepas tu kita gunakan rockfill yang itu menggunakan benteng yang kuat lah supaya tanah tu jalan yang tinggi itu tidak runtuh. Yang di Lambir tu tanah lembut. Dia tak sama masalah.
Sementara itu, tambah Alexander Nanta mengenai penyelenggaraan dan pembinaan semula laluan 4 lorong sedia ada Arau Red Line, ia akan dilakukan secara berfasah. Peruntukannya memang kita dah ada juga, tapi mungkin belum mencukupi. Tapi kita tengoklah, kita akan buat secara berfasah lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di Pusat Konvensyen Borneo BCCK, Kuching pada Sabtu. Baik, itu dia perkembangan merentas Laut Cina Selatan itu di Sarawak yang mana berkenaan dengan PEN Borneo. Antara lain juga semalam kita telah dengarkan iaitu Premier Sarawak Tan Sri Abanjori Tun Openg ada berkata berkenaan dengan penemuan dan juga kajian yang dilakukan terhadap tenaga dari sumber biodiversiti di negeri itu yang boleh diperbarui, menggunakan tenaga boleh diperbarui. Itu juga antara fokus utama kita nak lihat dalam minggu depan. Tapi sekarang ini kita nak juga kembali kepada Tan Sri Lilam Tai, iaitu pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Tan Sri tadi ada menyentuh berkenaan dengan peranan yang patut dimainkan oleh agensi ataupun pihak berkuasa tempatan, antara lain juga cadangan-cadangan bagaimana memastikan trafik di kawasan kampung itu terutama ketika raya ini sendiri berjalan lancar dan tidak berlakunya sebarang kemalangan seperti sebelum ini. Dan kita nak kembali kepada Tan Sri, kita nak tanya, ada satu kenyataan yang mungkin kita boleh kongsikan, itu berkenaan dengan pengerusi MIROS, iaitu Profesor Dr. Wong Shao Vun, yang mana beliau memberi nasihat supaya orang ramai menggunakan pengangkutan paling selamat ketika beraya dan cuba elak daripada menggunakan motosikal. Ini cadangan mungkin kita lihatkan ianya agak subjektif. Orang ramai juga mungkin tak ada pilihan, terpaksa menggunakan motosikal, tapi disarankan untuk tak menggunakan motosikal ketika raya kerana mungkin dari segi risiko itu ada sekiranya menggunakan motosikal. Sama juga menggunakan kereta, tapi risikonya mungkin lebih tinggi berbanding menggunakan kereta. Pandangan Tan Sri sendiri bagaimana? Ya, saya memang saya bersetujulah dengan pengurusi itu MIROS bahawa bagi seseorang yang menggunakan pengangkutan itu awam, memang lebih selamat bila berbandinglah dengan seorang yang menggunakan itu motosikal. Ini kerana ini bagi penggunaan itu pacuan dua itu roda, ini adalah mereka yang paling terdedah dengan kemalangan jalan raya. Dan kita dapat lihat itu misalnya sungguh pun bukan pada tempoh musim ini perayaan, pada setiap tahun kita dapat itu menyaksikan bahawa kes itu kematian di itu jalan raya adalah berbilang itu lebih kurang 6 hingga 7 itu ribu. Ini orang yang itu matilah akibat kemalangan di jalan raya. Dan boleh dikatakan bahawa melebihi 68% hingga 70% ini adalah mereka yang menggunakan itu motosikal. So itu jadilah apabila kita nak bergerak pulang ke kampung untuk ini beraya, itu memanglah kalau nak itu katakan sistem atau mod pengangkutan yang lebih itu selamat, itu tentu ialah pengangkutan itu awam, itu misalnya bas ataupun itu kereta api ataupun dengan mod yang lain. So itu jadilah soal ini keselamatan ini adalah satu itu perkara lah yang kita tidak boleh itu mengabaikan. Tetapi saya rasa itu masihlah ada orang juga yang menggunakan itu motosikal, tapi saya rasa bilangan itu adalah amat itu kecil, itu tidak besar. Tetapi bagi mereka lah yang menggunakan motosikal, memanglah itu mereka itu perlu berhati-hati di jalan raya untuk mengelakkan sesuatu kemalangan. Tan Sri, selain daripada peranan media menyebarkan berita-berita ataupun nasihat berkenaan dengan keselamatan di jalan raya, kalau nak diikutkan di peringkat komuniti itu mungkin lebih berkesan dan memberi impak, yang mana orang ramai mungkin lebih mendengar nasihat antara komuniti itu sendiri. Apa cabaran untuk
para komuniti ini untuk terlibat dalam penyebaran info keselamatan di kampung? Kerana kita tahu salah satu cabaran utamanya mungkin ada pihak yang ambil ringan dan mungkin ada yang tak indah juga berkenaan dengan isu keselamatan jalan raya yang seharusnya menjadi fokus buat semua orang, Tan Sri. Ya, saya boleh memastikan bahawa setiap tahunlah memang pelbagai agensi ini kerajaan pun telah menganjurkan kempen keselamatan jalan raya. Terutamanya pihak polis di Raja Malaysia dan juga di pelbagai agensi yang lain. Dan pihak itu media lah pun ada memberi itu liputan yang itu meluas. Tetapi akhir ini ialah sejauh mana mesej yang disampaikan oleh pihak berkuasa ataupun pihak ini pemerhati ataupun pihak NGO yang lain yang menekankan aspek keselamatan di jalan raya boleh diperendahkan atau itu tidak, ataupun itu diambil sebagai perkara yang itu remeh dan itu sebagainya. So soal saya rasa yang paling penting adalah soal itu sikap sikap ini seseorang pengguna itu jalan raya, dan sekiranya beliau mengambil berat mesej yang disampaikan dan mereka memang menghargai nyawa lah itu diri sendiri, memanglah beliau itu boleh memastikan bahawa dia akan senantiasa berhati-hati di itu jalan raya dan akan melakukan apa yang itu perlulah untuk menjaga keselamatan itu beliau. Tetapi sekiranya mesej yang disampaikan itu tidak diberikan itu perhatian berat, mungkin orang yang berkenaan akan menjadi itu mangsa sesuatu ini kemalangan apabila dia tidak memberikan itu fokus ataupun tumpuan terhadap itu jalan raya. So soal ini ialah soal sejauh mana seseorang itu menghargailah mesej yang itu disampaikan oleh pihak itu berkuasa, oleh pihak itu media, dan yang kedua sejauh mana orang yang berkenaan dapat membudayakan keselamatan. Sebab saya rasa pada akhir ini lah semua ini berkisar dari aspek ini budaya. Kita mesti mewujudkan satu budaya itu prevention ataupun satu budaya pencegahan kemalangan. So saya rasa itu ialah ini sesuatu yang saya haraplah bahawa akan diberikan keutamaan oleh semua pihak yang menggunakan jalan raya. Baik, itu dia pandangan, nasihat serta harapan oleh Tan Sri Lilam Tai, itu pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Terima kasih Tan Sri kerana menyertai kita pada hari cuti ini. Saya pasti lepas ni Tan Sri mungkin nak ke rumah kawan-kawan Islam, nak beraya sekali Tan Sri. Selamat Hari Raya Tan Sri, saya nak ucapkan kepada Tan Sri sendiri. Tapi saya tadi ada berjanji berkenaan dengan berita berkenaan dengan sekumpulan mak rempit yang mana mereka ini yang lengkap berbaju raya, berbaju Melayu, antara yang ditahan menerusi Ops Samseng jalanan yang dilaksanakan sekitar daerah Baradaya. Ketua Polis daerah Baradaya itu Superintendent Kamarul Rizal Jenal berkata 7 motosikal disita serta 20 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi yang bermula jam 10 malam hingga 6 pagi hari itu dijalankan pasukan Task Force Baradaya diketuai seorang pegawai dan 9 anggota. Tambahnya operasi bukan tertumpu kepada Samseng jalanan, malah terus memastikan motosikal mengikut spesifikasi ditetapkan. Tindakan juga dibuat terhadap individu yang mengubah suai egzos motosikal. Dan kesemua kenderaan yang disita mengikut Seksyen 64/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mengelak kesalahan berulang. Dan satu lagi info yang mungkin saya dapat kongsikan dalam minit-minit akhir ini, yang mana sebanyak 1,389 kes kemalangan jalan raya direkodkan pada hari kedua penguatkuasaan Ops Selamat 20
yang bermula sejak 20 April lalu sempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri 2023 di seluruh negara. Angka itu sedikit menurun berbanding kadar kemalangan dicatatkan pada hari pertama Khamis lalu, itu sebanyak 1,964 kes kemalangan. Dan saya pasti pihak berkuasa akan terus memantau pergerakan orang ramai yang pergi menyambut Hari Raya ini, terutama sekali pergerakan mereka kembali ke ibu kota dalam masa beberapa hari saja lagi. Saya kira itu saja untuk fokus minggu depan bersama saya Nixon Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.